الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير وبعد. Alhamdulillah, subhanallah, syukur kepada Allah Ta'ala. Jumpa kita malam ini di Masjid Bukit Indah. Nama saya Ustaz Fauzi bin Abdul Qadir bin Abdullah, tinggal di Bukit Antarabangsa. Ini adalah kali kedua saya bersama dengan pelajar-pelajar SPM dalam program motivasi. Saya tak tahu kenapa Sekolah Bukit Indah pilih saya. Boleh jadi motivasi yang terdahulu banyak dapat kot. Dulu bukan lagi. Ini generasi yang lain pula. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan bersama bagi apa? Adik-adik sama ni, calon-calon SPM. Anak saya pun ada akan menyertai SPM. InsyaAllah anak kami, anak yang kedua perempuan, lelaki sudah Muhammad Atibullah dan berjaya alhamdulillah. Walaupun tidak serebat, tapi boleh masuk college. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masa yang singkat, sehingga jam 9.45 sahajalah. Kalau ikut jadual tu, kalau terlebih seminit 2 tu kira diskaun lah insyaAllah. Baik, malam ni kita telah buat satu program yang besar bagi pihak mak dan ayah, ibu dan ayah, yang tentunya mereka mempunyai harapan yang tinggi terhadap kalian anak-anak. Harapan yang tinggi untuk kalian. Ia letak harapan tinggi untuk melihat kalian jadi anak yang terbaik. Anak yang terbaik. Kena faham tu, setiap mak ayah macam lagu tu lah dia punya cita-cita dia. Nak lihat anak dia jadi terbaik, cemerlang. Dalam istilah Qurannya muflihun, orang-orang yang berjaya. Orang-orang yang berjaya. Nak bentuk kejayaan, kena suasana tu cantik, suasana tu bagus. Contoh ya, kita kena ada idola, kena ada seseorang, orang hebat, lalu kita kata dekat kita nak jadi macam orang tu. Kena ada, jangan tak ada, mesti ada kena ada. Contoh, nak jadi macam Dr. Zakir Naik, contoh. Contoh nak jadi macam Habib Zainal, contoh. Contoh nak jadi macam Tuk Guru, contoh. Nak jadi macam Said Bukhari, berjaya bisnes, contoh. Kenal kan nama saya sebut? Kenal lah, alhamdulillah. Biar ada idola dekat depan tu, biar. Zaman saya SPM 1994, lama dulu. Saya juga sempat SPM. Mula-mula SMU tingkatan 4, SPM tingkatan 5, STU tingkatan 6, STB tingkatan 6 atas. SMU, SPM, STU, STB. Ustaz aliran agama, aliran agama. Idola Ustaz, idola saya dan idola mak dan ayah saya ialah almarhum Tuk Guru Abdul Aziz.
Waktu itu memang dia ulama yang famous dan dia sudah meninggal. Dan itulah idola kami sekeluarga. Maka pernah saya berkata kepada ibu ketika dia sedang memasak, selepas saya dapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan STU, STM, sederhana punya keputusan yang menyebabkan saya jadi bengang, sehingga saya bertekad untuk cemerlang dalam sijil seterusnya. Itu penting juga bengang tu. Bengang punya hal, study betul-betul. Alhamdulillah saya dapat 10 A+ bersama dengan 10 kawan yang lain. Pada tahun itu, Guru Besar Ustaz Abdullah Razak telah berkenan menyembelih lembu beberapa ekor, tanda syukur sekolah yang dipimpin oleh dia telah berjaya melahirkan pelajar-pelajar cemerlang, termasuk saya. Alhamdulillah. Masyarakat bergembira. Masyarakat bergembira dengan kejayaan tersebut. Kena ada idola. Nombor satu, kawan sekeliling. Kawan sekeliling sangat penting. Kawan-kawan yang baik, pilih kawan-kawan yang baik. Dan kita semua adalah orang-orang yang baik. Kena hormati guru. Baik, sebelum kita pergi kawan, hormati guru. Dia sumber ilmu, sumber keberkatan. Dia sumber ilmu, dia sumber keberkatan anda. Maka hormati dia. Dengar cakap dia. Jangan bangkang dia. Santuni dia. Dia guru anda. Dia guru kita. Dan saya mempunyai ramai guru yang saya santuni sampai hari ini. Dan kebanyakannya sudah meninggal. Kebanyakannya sudah meninggal. Saya santuni. Saya pernah datang menziarahi Ustazah Rashidah yang berada di Ceras. Dia bermukim di sana. Dia guru saya tingkatan 3 dulu. Tingkatan 3. Saya sekarang umur 47. Mungkin dia umur 57. Wallahualam. Saya datang menziarahinya. Ucap terima kasih atas ilmu yang pernah diberinya. Dia jadi guru kebanggaan saya. Antara kelebihan dia, setiap kali masuk kelas, orang yang kena baca buku baru berdiri baca, nombor 1 saya, tak ada orang lain. Itulah cikgu Ustazah Rashidah. Tingkatan 3. Ustazah Naimah. Ustazah Naimah, dia umpama ibu yang mendidik. Dia mengajar hadis sabda Nabi SAW. Saya ingat sampai sekarang apa yang dia ajar. Contoh, sesungguhnya dengki itu umpama api yang memakan kayu yang kering. Ustaz Cikgu Razak, saya pernah datang menziarahinya. Begitulah kita menyantuni guru-guru. Kalau mau keberkatan, kalau mau kejayaan. Itu yang pertama. Yang kedua, pilih kawan yang betul. Pilih kawan yang betul. Jangan salah pilih kawan. Cari kawan yang memang bersemangat untuk belajar, punyai energi, punyai minda positif untuk belajar. Lalu kita join the group yang positif, maka kita akan jadi positif. Saya masih ingat lagi kawan-kawan saya yang namanya Siti, orang Thailand, yang namanya Razali, orang Thailand, hebat dalam matematik. A tak pernah B, matematik. Nama dia Razali Harun. Ada lagi Zaid, very friendly, selalu discuss di hari selepas persekolahan. Cari kawan-kawan yang baik yang boleh membantu kita jadi baik. Cari kawan-kawan yang hebat untuk membantu kita hebat. Cari kawan-kawan yang positif untuk
positif. Itu formula dia. Ya. Subhanallah. Kawan, masih ingat lagi ramai kawan, ya. Sabri, Razali, Osman, macam-macam nama lah. Masih ada dalam ingatan, masih ada dalam ingatan. Dan kena punya tekad yang kuat. Ada SPN ni kena punya tekad yang kuat, cita-cita yang tinggi. Apa yang mempengaruhi? Sekeliling juga. Antara yang mempengaruhi saya nak jadi orang masuk universiti ialah saudara-saudara saya sekeliling. Contoh, bapa saudara saya, Cikgu Saufi, dia lepasan UN. Waktu tu saya tengok dia bercuti balik dari UN. Orang hargai dia, orang sambut dia, orang kampung kagum dengan dia. Anak dari Universiti Malaya. Hussein, sepupu saya, dia UKM. Saya masih tingkatan 4, dia sudah UKM. Saya tingkatan 5, dia UKM. Mereka menjadi pemberi semangat Pak saudara UM, sepupu UKM, dan macam-macam U lagi. Ada yang ke Jordan, ada yang ke Mesir. Dan saya punya inakib, iaitu ketua pengawas yang selalu membimbing saya, yang namanya Ustaz Rosli Hamad, yang namanya Herman Mokhtar. Dan Herman Mokhtar sekarang dia jadi jutawan. Itulah kawan-kawan saya yang memberi pendorong semangat yang menyebabkan kita berjaya dalam pelajaran. Itu penting. Sekeliling yang positif. Take note. Untuk seterusnya, untuk diri kita sendiri, untuk menghadapi peperiksaan, perlu tekad yang kuat, ingin kejayaan yang tinggi, lalu kita usaha secara bersungguh-sungguhlah, iaitu tumpukan pembelajaran. Ya, waktu ni waktu belajar, bukan waktu bekerja. Waktu sekarang, umur anda sekarang ni, kalian sekarang ni, pelajar-pelajar lelaki dan perempuan, waktu ni waktu belajar. Umur ni umur belajar. Turun belajar sungguh-sungguh. Jangan banyak main. Jangan banyak main. Time belajar, kita belajar. Bila dah dapat satu kejayaan demi satu kejayaan, maka tiba waktu bekerja, kita bekerja. Bekerja bersungguh-sungguh. Pelik saya tengok ada kalangan pelajar kita, padahal dia masih dalam waktu belajar, tempoh belajar, dia sibuk nak kerja. Padahal ayah dia ekonomi stabil. Apa hal ni? Mau bekerja di saat belajar. Ketepikan urusan kerja. Biarkan kepada ibu bapa yang kerja cari duit untuk biayai anda. Anda tugasnya ialah belajar. Fokus ke itu. Dan saya pernah terjerumus dalam itu. Time belajar nak kerja. Dan saya telah bekerja. Rupa-rupanya kerja memang penat. Kerja memang penat. Lepas tu tapak dah tak nak kerja. Kerja benda nyemuk. Ya aku dah kerja, kata ayah. Duit aku carilah, masih pun nak kerja juga. Saya pergi Singapura bekerja 2 minggu balik. Pandang muka nak kerja sangat. Kerja apa? Yang ayah dah kerja, mak dah kerja. Belajar. Ketepikan kerja nanti, suatu waktu nanti anda akan bekerja. Time itu keluar pukul 7, balik pukul 7, kerja. Time belajar, terus belajar. Time kerja, kita kerja. Time urus rumah tangga, kita urus rumah tangga. Sekarang bukan waktu untuk mengurus rumah tangga. Sekarang untuk belajar. Ketepikan yang namanya boyfriend, yang namanya girlfriend. Kita unfriendkan dia. Dia mengganggu pembelajaran kita. Dia menyebab kita terbenung. Dia menyebab kita risau. Dia menyebab kita macam-macam. Tumpuan
untuk pelajaran hilang kerana tumpu kepada individu yang belum pasti siapa itu. Unfriend, you must unfriend your boyfriend and girlfriend. Steady untuk belajar kerana Allah Ta'ala. Nanti nak dapat girlfriend, boyfriend di universiti. Di sini hanya cinta monyet. Cinta monyet, geling-geling lompat, geling-geling begini. Kalau kita berjaya, apa dia peduli? Kalau kita gagal, lagi dia tak peduli. Tumpukan perhatian untuk masa depan anda lelaki sebagai pemimpin, anda wanita nanti sebagai pemimpin juga. Tumpu perhatian kepada pelajaran, kita pilihkan yang lain. Time belajar kita belajar, time kerja kita kerja nanti, time berumah tangga kita berumah tangga nanti, time urus anak kita urus anak nanti. Belum tiba masanya lagi. Waktu sekarang study untuk capai target SPM yang terbaik. Kerana SPM adalah gerbang, adalah pintu, babun, abwabun, SPM, STB, STTN, STU, itu dipanggil gerbang untuk anda menuju ke suatu tempat yang lebih luas. Yang sekarang namanya sekolah menengah. Apabila anda ada kunci yang namanya SPM yang cemerlang, anda akan boleh pilih mana universiti anda mahu masuk, mana college yang anda mahu masuk, mana institusi anda mahu masuk. SPM dah kunci. Jangan tertinggal kunci itu. Nanti rugi. Orang semua sudah masuk ke gerbang jaya, kita masih mundur. Ini adalah kunci untuk masuk ke gerbang ilmu yang seterusnya. Dapat BA, dapat MA, dapat PhD, dan apalagi lah ABCD, FG sampai Z. Sehingga anda jadi orang yang cemerlang. InsyaAllah. Beri tumpuan sungguh-sungguh. Letak tekad yang tinggi. Aku mahu berjaya. Dan letak husnuzan yang tinggi kepada Allah SWT. Husnuzan yang tinggi kepada Allah SWT. Maksud husnuzan maknanya baik sangka dengan Allah. Tak kita baca tu, tak kita menghafal, tak kita kaji. Kita kata insya-Allah Allah akan bagi kejayaan ni. Allah akan tolong nanti saya. Allah dia Maha Penyayang, dia pengasih, dia membantu, dia menolong. Jangan timbulkan rasa ragu kepada Allah Ta'ala. Kena husnul zan billah. Husnul zan billah. Gandakan bacaan. Bukan baca WhatsApp, bukan baca Facebook, baca buku. Gandakan bacaan buku anda, ulang kaji dia. Kalau dalam bentuk perlu ingat, maka hafalkan dia. Contoh sejarah, subjek sejarah. Perlu kepada ingat, maka anda hafalkan dia. Macam mana hafal? Hafal sampai ingat. Berapa kali? Terpulang berapa kali? Kalau sepatutnya 10 baru ingat, 10 kali. Kalau 20 kali baru ingat, 20 kali. Bila dia sudah ingat, dia tak akan hilang. Maka di saat berjumpa dengan soalan, anda akan boleh tulis apa yang anda ingat. Lagu mana nak ingat? Ulang. At-tikraru. Al-hifzu bit-tikrar. Hafaz mesti ulang. Biar muak ulang. Barulah kita menjawab dengan cemerlang. Itu bentuk hafalan subjek sejarah contohnya, subjek Quran contohnya. Kalau perlukan kepada kebijakan subjek matematik contohnya, apa perlu kita buat? Bukan ulang, tapi praktik sentiasa. Praktik, buat latihan. Seumpama memanah. Ustaz antara orang yang suka memanah, nak join jadi pemanah boleh. Dan insya-Allah panahan Ustaz tepat insya-Allah. Kenapa? Latihan.
Dalam mana ustaz berlatih? Pagi ustaz ke Padang, tengah hari ustaz ke Padang, petang ke Padang. Ulang dan ulang dan ulang, maka shoot sentiasa tepat. Begitulah matematik. Latih, 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 jawapan kita akan tepat insya-Allah. Itu dalam bab perlu kepada latihan, perlu kepada hafazan. Orang hafal Quran, dia hafal banyak kali, bukan sekali hafalnya, banyak kali. Satu ayat 10 kali, satu ayat 20 kali, satu ayat 30 kali. Sambung ayat kedua, ulang lagi 10 kali, 20 kali, 30 kali. Lepas tu ayat 1, ulang lagi 10 kali, campur dengan ayat 2, 1 dan 2, 10 kali, 20 kali, 30 kali. Sehingga dia ingat dan melekat. Itu kaedah hafal. Mudah-mudahan dengan kaedah ni, bawa praktik dalam tempoh sebulan yang ada ni, mudah-mudahan subjek sejarah ataupun subjek yang perlu kepada hafalan, insya-Allah, insya-Allah, dengan berkat apa yang kita sebut, apa yang kita dengar dalam rumah Allah ini, insya-Allah, buat, jangan tak buat. Dekatkan diri dengan Allah. Ini penting ya. Dekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Belajar-belajarlah supaya jihad. Belajar-belajarlah tahajud. Belajar-belajarlah. Ya? Tak biasa orang sembahyang tahajud. Bangun malam. Pukul 5 pagi bangun. Setelah kita study bertumpuk-tumpuk, pagi study, tengah hari study, petang study, malam study, awal pagi bangun. Mohon pada Allah Ta'ala caranya macam ni. Bangun jam 5, siap berwudu. Kalau mau mandi silakan, berwudu, hafal sejadah, bilik kosongkan yang depan tu daripada sampah sarap, tahun kosongkan, clearkan, kemaskan. Maka bangun berdiri kepada Allah Ta'ala. Sahaja aku solat sunat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Nak sebut solat sunat haji aku boleh, sebutlah Allahu Akbar. Bacalah Al-Fatihah, bacalah ma tayassara minal Quran, apa-apa ayat yang mudah dari Al-Quran. Kemudian time sujudlah lama, dalam tempoh yang lama. Sujud dalam tempoh yang lama. Doa dengan doa kita ada dalam dada. Kalau dalam bahasa Arab boleh bunyikan, kalau dalam bahasa Melayu hanya berdoa dalam hati. Ya Allah, berikan kejayaan kepadaku, permudahkan urusan subjek matematik besok. Ya Allah, lancarkan. Ya Allah, cekapkan aku, berikan peringatan yang kuat kepadaku. Doa pada Allah dalam sujud yang lama, yang panjang. Mohon merayu kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah akan memperkenankan. Dr. Ratib Namlisi pernah menyebut, seorang ulama dari Tunisia, dia menyebut, ada orang datang kepadaku, ramai, bukan 3, bukan 5, tapi beratus orang datang kepadaku memohon bantuan. Bagaimana nak menghadapi masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah kesihatan dan macam-macam masalah. Maka aku memberi panduan kepadanya. Bangunlah waktu malam 1 jam sebelum subuh, maka berdirilah salat, sujudlah dengan tempoh yang lama. Lalu dalam sujud itu berdoalah, mohonlah, mintalah kepada Allah Ta'ala. Lalu yang minta nasihat itu telah melakukannya. Tidak berapa lama kemudian mereka itu datang kembali semula berjumpa dengan Ratib Namlisi. Dia kata, semua masalah saya sudah selesai dengan 2 rakaat salat sunat pada lewat malam ataupun 1/3 malam. Namanya tahajud. Tak perlu banyak rakaat, 2 rakaat dah kira, 4 rakaat dah kira. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu untuk kejayaan dunia kita belajar. Baik, mari saya sebut pula kejayaan akhirat. Ini berangkumi mak ayah. Boleh ambil perhatian. Apa itu erti kejayaan yang sebenar itu apa? Adakah kejayaan itu dulu SPM dapat 12A? Apakah kejayaan itu dengan harta yang banyak? Apa kejayaan itu bisnes yang besar? Apa itu kejayaan? Mari kita tengok.
Firman Allah Ta'ala dalam surah Luqman, surah yang patut anda baca, surah yang ke-31, selalu baca insya-Allah. Surah Luqman menyebut Alif Lam Mim, ini untuk ayah bonda dan juga kita semua. Alif Lam Mim, tilka ayatul kitabil hakim, hudan wa rahmatan lil muhsinin الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, terjemah dia. Wallahu a'lamu bi muradih. Allah sahaja yang tahu maknanya. Ada makna tapi kita tak tahu. Seperti SPM lah, SPM ada makna tapi adik kita tak tahu. Adik kita umur 3 tahun pun tak tahu SPM tu apa. Kita tahulah. Alif Lam Mim, Allah tahu, kita tak tahu. Sengaja Allah tak bagi tahu ke ataupun Allah akan bagi tahu nanti tu, wallahu a'lam. Alif Lam Mim, cara baca dia macam mana? Alif Lam Mim. Surah Baqarah Alif Lam Mim. Surah Luqman Alif Lam Mim. Itu cara baca. Pergi pula surah Alam Nashrah, walaupun tulis Alif Lam Mim, kita tak baca Alif Lam Mim Nashrah laka sadrak, tak baca macam tu. Tapi kita baca Alif Lam Alam Nashrah laka sadrak. Kenapa baca macam tu? Alif Lam Mim kita baca macam Alif Lam Mim. Alam kita baca Alam, kenapa? Itu tauqifi. Allah ajar dekat Jibril, ajar dekat Nabi Muhammad, bacanya macam tu. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Ayat Quran ni penuh dengan kebijakan. Ayat Quran penuh dengan kebijakan. Tilka ayatul kitabil hakim. Dia menyebabkan mereka yang membaca, meneliti, mendetaili, memahami, mengamal ayat-ayat Quran, maka dia termasuk dari kalangan orang-orang yang bijak. Nak jadi bijak, mesti ada Quran dalam kepala, baru jadi bijak. Bijak dengan barakah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ada Quran, jangan tinggal Quran. Pagi-pagi kena baca Quran, belum pergi sekolah baca Quran. Supaya hakim tu ada pada kita, bijak tu ada pada kita. Ini tanya-tanya, kenapa aku jadi bekam, jadi bodoh? Quran tak baca, tak nak asyana. Kena baca Quran. Kena baca Quran. 10 ayat, 20 ayat, jangan tinggal. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Quran ni huda, hidayah, petunjuk dan rahmat kepada orang-orang yang dalam jiwa dia mahu melakukan kebaikan. Apa itu huda? Huda petunjuk, sign, S-I-G-N, sign, kita panggil huda, petunjuk. Quran itu huda, Quran itu petunjuk, Quran itu sign. Pernah dengar signboard? Signboard. Siapa rumah dia Seremban? Siapa rumah dia Kuala Pilah? Tak ada, semua KL. Katalah saya nak pergi Seremban ataupun saya nak pergi Kuala Pilah, katalah saya perlu kepada sign. Ustaz, jemput datang rumah saya Kuala Pilah, ada kenduri hari Ahad. Datangnya pukul 12 kena sampailah, sebab nasi dah masak pukul 12. Jangan sampai pukul 4 nanti habis nasi. Saya pun keluar LRR tu cari signboard Seremban. Kemudian jumpa Bangi. Kemudian pergi ke depan lagi, jumpa dia tulis Kuala Pilah. Dia kata turn left, saya pun turn left. Terus lagi jumpa lagi signboard Kuala Pilah. Dia kata turn right, saya turn right. Dan turn left. Akhirnya saya sampai. Tuan rumah kata, Ustaz sampai dah pukul 12. Ya. Kenapa? Saya ikut signboard. Baca Quran, kita jumpa jalan insya-Allah. Jumpa petunjuk dari Allah Taala. Allah permudahkan urusan kita. Wa rahmatan
dan Quran adalah rahmat untuk kita, kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan kekal beri hidayah kepada kita tanpa Allah sesatkan kita lagi. Itu dipanggil hudan wa rahmatan lil muhsinin, kepada orang yang jiwanya sentiasa mahu melakukan kebaikan. Apa itu kebaikan? Allazina yuqimunas salat. Ini cemerlang akhirat dalam tajuk kita. Yuqimunas salat, mereka mendirikan salat. Salat jangan tinggal. Ini mentang-mentang SPM Zuhur dia tinggal. Jangan tinggal. Mentang-mentang sibuk sukan asal dia tinggal. Jangan tinggal. Mentang-mentang penat balik tidur, maghrib tinggal. Jangan tinggal. Yuqimunas salat. Kalau mahu panduan dari Allah Ta'ala, yuqimunas salat, mereka mendirikan salat. Apa makna mendirikan salat? Kita buat contoh ayat, mereka mendirikan rumah. Kita buat contoh ayat dalam bahasa Malaysia, ayat mereka mendirikan rumah. Apa makna mendirikan rumah? Macam mana nak dirikan rumah? Mesti ada pasir, mesti ada semen, mesti ada air, mesti ada jongkok. Kena buat tiang, kena buat lantai, kena buat alat, kena ada atap, kena ada dinding, kena ada bilik, kena ada itu, kena ada ini. Maka sempurnalah sebuah rumah. Lalu bila sempurna sebuah rumah, kita panggil mereka mendirikan rumah. Apa kita nak kata ni? Mereka mendirikan salat. Wuduknya sempurna, wuduknya betul, tidak membazir air, qiyamnya betul, angkat takbirnya betul, bacaannya betul, khusyuknya ada, ta'azimnya ada, perangainya baik selepas itu dipanggil yuqimunas salat wa yu'tunaz zakah, mereka keluarkan zakat. Adapun infak, derma, apa sajalah yang namanya az-zakah, membersihkan diri dari kedekut, membersihkan harta yang bercampur. Wa bil akhirati hum yuqinun, dengan hari akhirat mereka yakin. Esok ada kebangkitan, esok ada himpunan, esok ada perkiraan hisab dari Allah Ta'ala. Ulaika ala hudan min rabbihim, mereka-mereka ni berada atas petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang berjaya. Apa makna berjaya yang sebenar? Adakah berjaya sebenar dapat SPM yang terbaik itu berjaya tapi tak sembahyang? Tidak. Sembahyang dia tetap dan kecerdasan dia dapat. Itu dipanggil kejayaan dunia dan akhirat. Apa guna terbaik dalam pemeriksaan tapi sembahyangnya tidak? Tak ada guna. Tak ada guna. Itu bukan namanya kejayaan. Muflihun. Muflihun maksudnya orang-orang berjaya. Asal dari perkataan falah. Falah, kejayaan. Adik-adik yang belajar bahasa Arab akan jumpa satu perkataan falah, petani. Falah, petani. Muflihun, orang-orang yang berjaya. Quran menggunakan isti'arah dekat situ. Falah dengan muflihun. Tahu ada falah? Petani yang tanam padi tu, tanam sawit, tanam apa, itu namanya falah. Orang berjaya disebut muflihun. Orang berjaya, muflihun. Ambil dari kata itu lah. Petani dia nak tanam padi. Tahu kata tanam padi? Ayah tanam padi, atau tanam padi, kita tengok. Tanam padi, petani tanam padi, dia kena ada tanah. Contoh 5 hektar dia ada tanah. 5 hektar luas benda dia. Dia kena buat apa mula-mula? Dia kena bajak harz, dia kena bajak. Bila bajak, masukkan air dia sempurna, kemudian dia tabur. Bazar, al-bazr, tabur biji benih. Okey, cuba bayang suasana tu. Sudah dibajak benda, ditabur biji benih. Kemudian di seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, hijau tumbuh.
padi hijau, macam dekat sekican hijau. Ini kerja fallah. Kemudian membesar lagi, lalu air dikeringkan untuk dia racun, untuk dia baja. Kemudian masuk air lagi. Sekarang buah sudah memulih, lalu dia potong, dia ketat, dia mesin, lalu dapatlah padi. Berapa banyak? 5 tan, 5 biji lori, atau 10 tan, 10 biji lori. Dari hasil fallah belandang tadi. Adik-adik tengok, itu kerja fallah belandang dari A to Z untuk dapat hasil yang namanya beras. Perlu usaha, perlu usaha, perlu jaga, perlu teliti, perlu ambil berat, perlu sehingga dapat hasil. Maka orang yang dapat hasil itu dia panggil muflihun. Dalam peperiksaan tu macam tu, kena teliti, kena bersungguh, kena ada kemahuan, barulah dapat kejayaan. Yang sebenar-benar dapat kejayaan ialah man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Sesiapa yang dijauhkan dari neraka lalu masuk ke dalam syurga, maka itulah sebenar-benar kejayaan. Maka tempalah kejayaan di dunia ini bersama dengan kejayaan di akhirat. Mudah-mudahan kita berbahagia di sini dan di sana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan dengan motivasi yang singkat itu kita balik dengan tekad azam yang baru untuk perbaiki apa-apa yang belum terbaiki, untuk keputusan yang terbaik SPM kita, kerana dia adalah gerbang menuju kejayaan. Usaha dan tawakal, usaha dan tawakal. Usaha itu baca-baca, hafal-hafal, tanya-tanya, usaha. Kemudian tawakal itu untuk kerja hati, Bila semua komplit kita lakukan, Bismillahirrahmanirrahim, Allah, serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan keputusan nanti, terimalah dengan redanya. 12 ikhlas, alhamdulillah. 12 ikhlas, inna lillah, na'udzubillah. Mudah-mudahan dengan itu kita akan terus semangat. Siru ala barakatillah. Bergeraklah, proceed dengan berkat Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu